Bersabit laporan polis nombor report SEK 6 Palang 00187 Palang 24 bertarikh 5 Januari 2024. Saya menyatakan bahawa kandungan dalam report tersebut yang telah tular di media sosial bukanlah menggambarkan perkara yang berlaku pada waktu tersebut. Kejadian sebenarnya pada 5 Januari 2024, saya telah dimaklumkan terdapat satu pertemuan di antara Menteri Besar Selangor dengan penduduk kampung Sungai Sirih berkenaan dengan isu ECRL. Saya telah diminta oleh Cikgu Muhammad Zain Mustafa selaku wakil task force daripada NGO Ummah untuk hadir bersama di dalam pertemuan ini. Setibanya saya di pagar masuk kediaman rasmi Menteri Besar Selangor, saya telah memaklumkan kepada pengawal yang bertugas bahawa tujuan saya datang adalah untuk menghadiri pertemuan bersama MB tersebut. Saya kemudiannya telah dibenarkan oleh pengawal untuk memasuki premis kediaman rasmi Menteri Besar. Selepas dibenarkan masuk, saya juga telah sempat berada di dalam pertemuan bersama MB dan penduduk kampung Sungai Sirih. Saya sempat masuklah dalam mesyuarat tu. Dan saya juga sempat untuk bersalaman dengan Menteri Besar Selangor yang sedang mengetuai mesyuarat. Tiada sebarang provokasi berlaku sepanjang pertemuan tersebut. Sejurus selepas pertemuan selesai, saya telah dipanggil oleh seorang pegawai di kediaman rasmi MB tersebut. Beliau telah menuduh bahawa saya telah menceroboh premis kediaman rasmi Menteri Besar tanpa kebenaran. Kemudian saya telah ditangkap serta dijalankan siasatan ke atas saya selama 2 hari. Saya menafikan kandungan yang dinyatakan dalam laporan polis bernombor report SEK 6 Palang 00187 Palang 24 dan menyatakan bahawa fakta yang terkandung di laporan polis tersebut adalah palsu dan tidak menggambarkan kejadian sebenar. Tujuan laporan polis ini dibuat adalah untuk membersihkan nama kami serta memohon pihak polis untuk menjalankan siasatan di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiasaan dan atau mana-mana peruntukan undang-undang yang lain berkenaan dalam laporan palsu tersebut. Sekian laporan saya. Terima kasih. Yang dilihat seperti menjadi antara nama yang diburukkan dan menjejaskan reputasi Harakah itu sendiri. Saya akan sebarkan kenyataan rasmi ini melalui Harakah. Nanti boleh dapatkan update daripada Harakah. Baik. Sementara tu, baik kita cari manakah ini dia. Baik, kenyataan media tangkapan terhadap 3 staf Harakah adalah tidak wajar. Yang pertama, Harakah ingin membuat pencerahan bahawa cerita yang tersebar menerusi media sosial dan akhbar berkenaan penangkapan 3 staf Harakah yang kononnya dikatakan menceroboh kediaman Menteri Besar Selangor adalah tidak tepat serta tidak menggambarkan realiti sebenar apa yang telah berlaku. Sebelum itu, perlu diketahui oleh semua pihak bahawa isu yang berlaku ini adalah amat berkait rapat dengan isu Taman Sungai Sirih di Klang yang berdepan dengan usaha pengambilan tanah oleh pihak kerajaan dalam pembangunan projek ECRL. Namun begitu, berlaku polemik dalam isu ini ekoran cara dan layanan kerajaan negeri terhadap penduduk Kampung Sungai Sirih yang dilaporkan tidak adil dan terhadap kebajikan penduduk. Mesyuarat bagi membincangkan isu ini bersama rakyat telah dilakukan di dalam kediaman rasmi MB Selangor pada 5 Januari setelah mendapat tekanan hebat oleh rakyat terhadap isu ini. Antara individu yang sejak awal menjadi suara rakyat adalah Sufi Kamari yang juga merupakan staf Harakah. Apa yang berlaku pada hari tersebut adalah Sufi Kamari serta 2 lagi staf Harakah telah hadir ke mesyuarat tersebut atas jemputan penduduk kampung Sungai Sirih serta atas kapasiti NGO Ummah yang merupakan NGO paling tegas memperjuangkan hak penduduk kampung Sungai Sirih. Mereka sebenarnya tidak menceroboh tanpa izin, sebaliknya telah dibenarkan masuk ke kediaman rasmi Menteri Besar. Bahkan mereka sempat menghadiri mesyuarat tersebut bersama Menteri Besar. Namun isu ini hanya berlaku setelah pertemuan MB Selangor selesai dan apabila mereka telah ditahan atas alasan menceroboh kediaman rasmi MB Selangor. Lebih mengecewakan lagi, wajah mereka telah diviralkan di platform media sosial secara tidak bertanggungjawab dengan cerita dan gambaran yang tidak tepat sehingga menjatuhkan air muka dan maruah mereka. Harakah sebagai syarikat akhbar sendiri telah cuba dipalitkan dengan kisah tidak tepat ini dan disyaki ada niat untuk merosakkan imej syarikat Harakah. Laporan balas telah dibuat hari ini oleh 3 staf Harakah ini sebagai tindakan undang-undang untuk mempertahankan kebenaran dan cerita yang sebenar. Kami menegaskan bahawa maruah dan kredibiliti mereka dan juga Harakah akan terus dipertahankan berdasarkan jalan undang-undang. Kami juga akan memberi kerjasama kepada pihak mahkamah sepanjang proses ini berjalan. Kenyataan daripada CEO Harakah iaitu saya sendiri, Nazir Hilmi, insya-Allah.